Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Khabar semua, mudah-mudahan sihat sejahtera dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala apa kita dah buat pagi ni dah pergi kerja, sudah pergi kerja kan. Hari ni hari Selasa adalah hari kerja. Dan yang ada di rumah pun mungkin hari ni yang ada anak-anak sekolah mungkin dalam kesibukan menyediakan persekolahan anak yang telah lama ada di rumah. Jadi bermula esok bagi pelajar-pelajar 5 dan 6 akan mula bersekolah dah. Dengan tingkatan pun saya tak berapa tahu sangat tingkatan berapa, tapi ada yang bersekolah esok. Jadi boleh jadi anda semua dalam kesibukan menguruskan anak-anak Bunda tak berapa tahu sebab Bunda tak ada anak kecil dan cucu yang bersekolah pun duduk rumah lain, jadi tak berapa faham. Tahulah dia dah jenam kan, dia akan masak esok. Dan kita bersyukur kehadrat Allah mudah-mudahan virus yang menyerang dunia dan menyebabkan kita terpaksa memberhentikan beberapa aktiviti akan maksudnya terhapus sepenuhnya. Dan bagi anak-anak yang pergi bersekolah jangan lupa kita perlu sentiasa mendoakan bukan bersekolah saja, tetapi perlu saya ingatkanlah mudah-mudahan kita mendoakan mereka dari segi keselamatan mereka mudah-mudahan mereka selamat sejahtera, tidak ada apa-apa baik dari segi fizikal maupun dari segi pemikiran, emosi mereka terus tenang, bahagia dengan mendapatkan ilmu Dan satu lagi ialah kita doakan mereka mendapat ilmu yang membawa mereka bahagia dunia dan akhirat. Membawa mereka bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang mereka dapati itu membawa mereka kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa mereka sentiasa patuh kepada Allah. Kita kena ingat seorang yang patuh kepada Allah akan mengikut dunianya juga akan baik dan cemerlang. Sebab itulah yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita selain daripada kita sentiasa menasihati, sentiasa mengingatkan mereka dan perkara yang paling baik ialah kita jangan terlalu hanya sibuk dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan fizikal saja. Itu penting, itu amat penting lah, dan kita kena penting dan amat penting juga ialah kerohanian anak-anak. Sebab itu malam ini kalau boleh lepas sembahyang bersama-sama jamaah Isya atau Maghrib, ajak anak-anak membaca tadarus dan berilah sedikit nasihat-nasihat Tak kiralah anak tu masih kecil ataupun sesuaikanlah nasihatnya supaya mereka menjaga diri, mereka mencari ilmu dengan niat Ajar mereka bahawa niatlah sebelum pergi membuka buku untuk belajar itu bahawa ya Allah, aku belajar ni kerana Allah, belajar untuk mencari redha Allah, belajar untuk ya Allah, selain itu doalah, ya Allah terangkanlah hatiku menerima ilmu-ilmu yang baik yang membawa aku bahagia dunia akhirat. Kita tanamkan dalam anak-anak walaupun mereka masih di sekolah rendah
terutamanya sekolah rendah, kalau mereka sudah dia 3 ke atas, dah faham dah, dari 1 tu boleh kita berikan sikit-sikit lah. Tapi kalau dia naik tu, dia makin lama makin mereka akan, mungkin pada mulanya mereka tidak jelas, tapi lama-lama mereka dah terbiasa, mereka akan faham. Tidak semestinya kita ajar mereka doa bahasa Arab yang mungkin pada mereka susah. Saya kira memada kita ajar dia Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katakanlah kalau kita tak dapat nak terangkan maknanya, kalau boleh kita terangkan maksudnya sehingga akhir, kita katakanlah kita sebenarnya minta doa pada Allah, terangkan hati kita belajar. Dan jangan lupa minta mereka baca Fatihah. Jadi malam sekarang lepas Isyak baca Fatihah, ulang banyak kali, tak kiralah nak ulang 3 kali ke berapa ke. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah memberkati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, dari segi mereka keselamatan anak-anak dan juga mereka mendapat ilmu dengan baik dan cemerlang. Kita nak mereka bakal pendakwah, mereka bakal mendaulatkan, bakal sentiasa mengibarkan syiar Islam, sentiasa membawa sebagai seorang Muslim yang berakhlak Muslim. Itu yang kita kehendaki. Sebab itu kita tanamkan dalam hati mereka doa-doa itu, mudah-mudahan mereka dapat laksanakan dengan baik. Kemudian biasakan pada pagi, kalau boleh jemaahlah dengan anak-anak. Ibu-ibu ni kadang sibuk nak masak dan sebagainya. Saya rasa kita boleh prepare awal bahan-bahan untuk dimasak. Tapi masih sempat lagi. Subuh pukul 6 suku habis dah. Dan beri masa kepada anak-anak tu jemaah dan baca ayat Quran. Tak semestinya banyak, 2 ayat pun cukuplah. Yang penting mereka membaca Al-Quran. Kemudian mereka bersiap dan ibu-ibu boleh menyiapkan makanan, bekal dan sebagainya. Begitu juga setiap anda menyiapkan bekal untuk anak-anak, berdoalah kepada Allah. Berniatlah, mudah-mudahan kita buat bekal itu, makanan itu mudah-mudahan memberikan makanan yang baik pada anak-anak, terjauh daripada penyakit, terjauh daripada perkara yang mudarat, dan mereka mendapatkan makanan yang baik dan berkhasiat supaya mereka cerdas dalam pencarian ilmu mereka, untuk menjadi hamba Allah yang patuh berakhlak mulia, insya-Allah. Kita beristighfar, kita baca tasbih ketika masak, itu mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita sediakan untuk anak-anak kita. Itu pesan pagi lah sebelum mulakan tadabbur kita. Mana yang bonda ingat, bonda sebutlah. Ini oleh kerana berkaitan anak-anak nak sekolah esok. Sebenarnya apa yang bonda sebut ini untuk semua. Kita sama ada yang tinggal di rumah, sama ada yang bekerja di mana-mana, kita ingat bahawa apa yang kita buat itu kerana Allah, dan kita mahu supaya apa yang kita buat itu benar-benar diredai Allah. Dan sebab itu kita sentiasa niat, sebab bunda selalu sebut kalau kita buat amal apa pun niatkan kerana Allah. Kita nak cari redha Allah. Yang kita kehendaki ialah mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita tidak terperangkap dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Saya sebut terperangkap itu sebab kadang-kadang kita tak sengaja ada perkara-perkara yang mungkin melibatkan perkara-perkara dosa, na'udzubillah min zalik wa iyazbillah min zalik. Sebab itu kita sentiasa saja baca, dan kita pun tak mahu juga, kita juga mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan mereka juga begitu, tidak terperangkap dalam perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Jadi bagi yang anak bersekolah, bagi anak yang bekerja macam bunda ni, tidak ada apa yang kita boleh buat di rumah kerana kita tak boleh jaga mereka. Hanya doa yang perlu kita berikan, dan sedikit sebanyak kadang-kadang tidaklah setiap hari kita mengingatkan, tetapi sentiasa saja ada ingatan-ingatan yang baik. Kadang-kadang kalau kita teringat, lama dah kita tak nasihat, mungkin sehari dua kita senyap, kita mesej apa khabar, kalau yang bekerja lah apa khabar, buat apa, jaga diri, ingat Allah, baca bismillah, semua perkara yang nak kita buat.
kita baca bismillah. Banyak kali tahu kita baca bismillah satu hari, sebab setiap banyak perkara yang kita nak buat. Kita buka hari ni kita buka kitab, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita pergi ke dapur nak masak bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau kerja, kita nak buka fail ini, baca bismillahirrahmanirrahim. Buat kerja, mulakan kerja itu nak menaik, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu di mulut kita, di bibir kita, tidak berhenti. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Okey, sahabat semua yang saya kasihi, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah. Kita sampai tadabbur kita hari ini kepada ayat yang ke 57, ayat yang ke-57 daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ialah surah peristiwa besar, iaitu surah yang menunjukkan tentang hari kiamat. Jadi cerita-cerita semuanya adalah tentang cerita hari kiamat. Pada hari Ahad yang 2 hari yang lalu, kita baca tentang bagaimana dahsyatnya orang yang duduk di neraka, ataupun mereka yang dikatakan ashabus shimal. Saya nak sebutkan ashabus shimal ini bukan sahaja orang kafir, tetapi ashabus shimal mereka yang mengaku dirinya Islam, tetapi pelakuannya ataupun tindak tanduknya tidak meyakinkan ataupun tidak melambangkan dia seorang Islam, hanya pada nama. Saya ingat saya bonda sebutkan itu, sebab kadang-kadang kita rasa kita ini tidak termasuk dah kita Islam. Kebanyakan kita ni lahir seorang Muslim, menyebabkan kita leka tidak mengindahkan apakah sebenarnya ciri-ciri seorang Muslim, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak kita tidak begitu ambil berat. Kita rasa memang kita Muslim dah. Tak perlu nak fikir semua. Sebenarnya bukanlah susah, sebab kita baca dulu dalam surah Taha pun Islam itu tidak menyusahkan kita. Tapi kita kena faham perkara-perkara yang diajar di dalam Islam itu memang tidak susah kalau kita ikut. Tidak sampai kita terpaksa meleburkan diri kita ataupun tak tahu nak cerita lah, maksudnya semua perkara-perkara biasa saja, tetapi dia dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan semua daripada tutur kata, kehidupan seharian, semua ada berkaitan dengan Islam. So kita lambang Islam kita ialah keimanan kepada Allah. Apa sahaja yang kita hadapi ialah iman kita kepada Allah, merupakan benteng kita dalam menilai. Bukan benteng sebab maksudnya satu ukur tara kita, ini dibenar atau tidak oleh Islam yang kita nak buat ni. Bagus atau tidak, boleh atau tidak, itu yang selalu kita kena fikirkan. Boleh tak saya tulis, kalau saya sebagai penulis nak menulis, boleh tak saya tulis ini? Kalau orang ikut apa saya tulis ni, berdosa tak saya? Ataupun apakah kebaikan sebenarnya saya nak tulis? Contohnya begitulah. Begitu juga kalau kita bercakap. Apakah yang saya akan cakap ini mendapat kebaikan? Kalau saya bekerja contohnya dalam mesyuarat, kita rasa kita nak bersatu idea. Of course kita fikir apa kebaikan sebenarnya dengan pandangan-pandangan yang saya nak berikan untuk diterima oleh orang lain. Adakah ia hanya kebaikan untuk diri saya sendiri sahaja atau untuk kebaikan semua? Sebagai seorang pekerja, sama ada kita pekerja bawahan ataupun pekerja atasan, itu perlu kita ingat. Kita tidak, niat kita bagaimana? Kita mahu memberi kebahagiaan pada semua orang, bukan kepada diri kita sahaja. Kita mahu orang lain semua berjaya, bukan kita sahaja. Bila ada perasaan saya nak ni, itulah yang menyebabkan kita terjebak dengan keakuan kita, ataupun kita hanya mementingkan diri sendiri. Kemana benda tadi? Sebenarnya benda nak cerita bahawa ashabus shimal ini, na'udzubillah,
Orang yang mengaku dirinya Islam pun boleh masuk Ashabus Shimal. Sekiranya mereka melakukan dosa yang berterusan, sebab sudah ada disebutkan Al-Hinthil Azim, dosa besar yang berterusan dengan dosa besar, juga akan dapat Ashabus Shimal. So pada hari ini kita akan sambung ayat itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-56 bahawa semua tentang dahsyatnya neraka, yang minum air panas, yang minum buah zakum dan sebagainya, itu adalah mereka yang engkar kepada azab Allah, engkar kepada berlakunya hari kiamat, engkar kepada tidak mempercayai berlakunya hari kiamat. Maka hari ini kita baca ayat yang ke-27, Allah berikan kita satu peringatan yang besar, yang perlu kita tanamkan atau perlu kita ingat dalam diri kita. Kita sebut kalau kita belajar tentang ilmu Islam ini, kita belajar tentang hukum kita, tentang percayaan kita pada Allah, kita panggil dia ni dalil akli ataupun dalil pembuktian yang menggunakan akal. Dia bukan, sebab kita dalam Islam ni ada dua perkara, sama ada dalil akli, iaitu akal kita mengatakan perkara itu tidak boleh, perkara itu benar atau tidak. Satu lagi dipanggil dalil nakli, iaitu dalil yang diturunkan melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi. Ada perkara yang kita tidak tahu melainkan menggunakan dalil nakli, iaitu Al-Quran ataupun hadis. Contohnya tentang pembalasan hari neraka tadi, kita tak tahu melainkan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, melainkan adanya hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan perkara tersebut, tentang syurga, tentang neraka. Itu contohlah. Banyak lagi perkara lain yang kita perlu kepada dalil nakli. Sebab akal kita tidak, ada perkara akal kita ni tidak sampai. Tetapi dalam perkara seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak ataupun meminta kita berfikir menggunakan akal kita. Sebab Allah beri kita akal, lalu Allah ajak kita, Allah minta kita berfikir menggunakan logik akal kita. Apa dia yang Allah suruh kita fikir? Dia kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu, Allah kata, kamilah, iaitu Allah. Bila Allah kata nahnu, iaitu kamilah, ya Allah yang telah menciptakan kamu. Allah ingatkan kita bahawa kita ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak lahir sendiri. Kita bukan buat diri kita sendiri. Ibu bapa kita kah buat kita? Atau bagaimana? Ataupun kalau orang yang tidak percaya etis, tidak percaya Tuhan, dia akan kata memang itu tabiat semula jadi. Sekejap lagi ada lahir daripada ni, daripada orang ni, daripada orang ni, daripada kahwin dapat ni, dapat ni. Sebenarnya itu tidak masuk akal. Kalau secara tabi'i itu, mesti setiap benda itu mesti ada pembuatnya. Kalau tidak ada yang membuatnya, dia tak boleh jadi. Tidak ada namanya tabi'i. Tabi'i itu pun ada yang buatnya. Kenapa tabiat benda itu? Kalau kita tanam, dia tumbuh. Itu sebenarnya proses yang Allah jadikan. Ada yang menjadikan proses itu, proses tumbuh, kemudian pokok tu membesar daripada dua helai daun menjadi 3 helai daun, 4 helai daun, seterusnya menjadi pokok-pokok yang kukuh. Itu semua adalah proses yang Allah jadikan. Jadi sekarang Allah ingatkan kita, nahnu khalaqnakum. Allah peringatkan itu, batu peringatan yang jelas. Kami jadikan kamu. Falaula tusaddiqun. Maka ada baiknya kamu ni fikir, percaya tentang hari kebangkitan. Sebab Allah yang jadikan. Sebab Allah yang jadikan. Maka perkara mudah saja Allah membangkitkan semula. Kenapa kamu tidak yakin? Dalam surah-surah yang lain Allah ada sebutkan perkara itu. Bahawa dalam surah Yasin pun kita ada baca semua. Bahawa setiap yang kita lakukan itu, astagfirullah, setiap Allah jadikan
bukan astagfirullahaladzim, saya cakap terbalik-balik. Allah mudah sahaja menjadikan kita dengan kun fayakun, maka mudah jugalah Allah bangkitkan. Kenapa kita tidak mau yakin? Kenapa kita masih lagi merasa sangsi? Kenapa kita masih merasa tidak yakin? Kenapa kita masih maksudnya mahu mendustakan? Tapi sebenarnya kalau orang kafir, mereka bukan tidak percaya, bukan mereka tidak tahu. Mereka hanya sombong, ego untuk tidak percaya. Kerana mereka merasakan bahawa mereka mahu bahagia dunia yang singkat ini. Dia lebih memikirkan bahawa tak usahlah percaya ada hari akhirat supaya kita boleh berbahagia di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Itulah salahnya. Sebab tidak semestinya bila kita mahu bahagia di akhirat, kita tak bahagia di dunia. Apakah kita, kalau perempuan ni, apakah kita kalau perempuan ni menutup aurat tidak bahagia? Apakah kita tidak tenang? Apakah kita tidak rasa macam-macam maksudnya, oh panaslah, inilah. Sebenarnya yang berkata panaslah, itulah, inilah, mereka yang tidak cuba pakai. Mereka kalau dah pakai baru tahu panas atau tidak panas. Begitu juga kalau dia kata, saya mungkin pernah sebut lebih sekejap. Dalam satu majlis, seorang lelaki menolak untuk bersalam dengan perempuan. Saya ingat lagi peristiwa ini, seorang menteri datang dan perempuan tu adalah staf-staf ni ulur tangan nak bersalam. Kemudian menteri tu buat begini, maksudnya merungut, kata kalau macam ni susahlah, itu pun tak boleh, nak bersalam pun tak boleh. Macam mana nak mesra rakyat, nak mesra orang ramai, salam pun tak boleh. Astaghfirullahalazim. Apakah seorang menteri tidak boleh berbaik dengan rakyat hanya dengan tidak bersalam? Kalau bersalam pun, tetapi setakat salam, tidak membuat tindakan apa-apa, tetap juga tidak melakukan tanggungjawab. Jadi bukan maksudnya apabila mesra rakyat itu mesti bersalam. Yalah, kalau dia lelaki sama lelaki atau perempuan dengan perempuan, itu memang tandalah dia mesra. Tetapi kalau lelaki dengan perempuan, sudah disebut di dalam hukum bahawa wanita dan lelaki tidak boleh bersentuhan yang bukan mahramnya. Kenapa? Kenapa kita nak sangat? Bukan susah pun. Bukan masalah pun. Jadi itulah kita yang sukar nak percaya tentang kita ni lahir dari mana. Allah jadikan kita sebenarnya, kita kata kita percaya hari kiamat, tapi benda kecil-kecil begitu pun yang senang sangat kita tinggalkan, kita tidak mahu tinggalkan. Dan kita berbangga kalau kita melawannya. Pernah tak dengar orang cakap, alah biasa saja saya tepuk tampar, jalan pegang tangan, tu biasa je. Perkataan itu, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah kita kadang-kadang benda kecil tu boleh membawa kita syirik. Pun dia dah sebut daripada minggu lepas. Kita ingatlah firman Allah ini. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang jadikan kamu. Kami menciptakan kamu. Bukan setakat jadikan, tapi menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Wahai golongan yang sentiasa mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan hari kebangkitan, tak percaya kita ni akan dibangkitkan semula. Dan saya yakin juga sebenarnya yang tak percaya itu orang kafir. Orang Islam ni bila kita sebut hari kiamat, dia percaya. Tetapi pelakuan itu tidak percaya. Macam Bunda sebutkan tadi, buat contoh tu, salam tu benda kecil pun yang senang saja ditinggalkan, tak mati pun kalau kita tinggalkan, ataupun tidak kurang satu sen pun, ataupun tidak hina pun kita kalau tidak bersalam dengan orang, itu pun kita nak komplain, itu pun kita nak marah. Kita kenapa nak komplainkan orang yang tak nak bersalam dengan kita tu? Kita kena ingat bahawa itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
Memang ada juga yang membolehkan, tetapi kita ambillah mazhab kita yang tidak membolehkan. Okey. Kemudian pada ayat yang ke-58 firman Allah seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tumnun. Inilah yang Bunda sebutkan dalil aklinya. Allah mengajak kita berfikir. Mengapa kamu masih degil, kata Allah? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu fikir? Tidakkah apa kamu fikir tentang ma tumnun? Perkataan tumnun itu ketika air mani kamu masuk ke dalam rahim dan terjadilah manusia. Hanya dia daripada setitik air mani yang nanti akan bersama dengan mani dalam rahim wanita menjadi manusia. Fikir tak bagaimana dia boleh jadi? Kalau kita nak fikir tu, kita kena fikir panjang. Bukan fikir-fikir begitu saja, lepas tu kita pun tidak ada impak dalam pelakuan kita setiap hari. Kita lihat ada orang kahwin, berapa titik dah air mani dia berbaldi-baldi, orang kata belum tentu juga jadi manusia. Tak ada anak. Sebab Allah tak nak bagi. Allah tak nak jadikan. Betul tak? Maka kita hari ini jadi manusia. Kita berbentuk manusia. Sehingga, kalau macam Bunda ni, sehingga tua lah. Daripada kita hanya setitik air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging. Lalu ini kan ada ayat yang lain, saya tak payah cakap hari. Sehinggalah dia dibinakan tulang, kemudian Allah berikan nafkhah, tiupkan roh kepada tadi, dan dalam masa beberapa bulan dalam perut dia pun sudah mula bergerak-gerak. Cuba fikir. Itu Allah minta kita fikir. Afara'aitum, bukan Bunda yang minta fikir. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu lihat perkara itu terjadi? Kamu fikirkah? Jadi kalau kita sombong, kita ego lagi, masih banyak lagi perintah Allah yang kita kena tinggalkan. Kejadian kita ini pun sudah cukup menjadi kita renung, kita fikir, kita lihat. Kita fikir, kita lihat. Kenapa kita nak angkuh? Kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak tinggalkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah? Kenapa kita sombong, tetap mahu melanggar perintah Allah? Macam Bunda sebut tadilah. Sebenarnya Bunda teringat-ingat perkara tu, benda dah lama, saya rasa puluh-puluh tahun dah. Tapi hati tu rasa sentap sangat sebab saya berdiri sebelah orang tu bila dia kata, itu pun susah. Salam pun susah. Betul lah, tentu saya, orang yang di sebelahnya tu lambat juga nak berbunyi sebab rasa macam sentap kan. Tapi akhirnya saya kata juga, menteri kita ikut hukum Allah. Dia diamlah, saya tak tahu dia ingat ke tidak. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dia sedar apa yang dia buat itu tidak betul. Dan saya sentiasa mendoakan sebab dia pun memang tidak lengkap pakaian, free hair dan sebagainya. Hati kita sentiasa mendoakan, mudah-mudahan, saya pun dah lama tak jumpa, mudah-mudahan dia sekarang telah lengkap berpakaian. So kita, itulah doa kita kepada sahabat-sahabat kita yang saya cerita ni sebab anda pun tak kenal orangnya dan tak tahu pun bila peristiwa itu berlaku dan di mana berlaku. Sebab Bunda ni banyak jalan, keluar negara, duduk dalam negara dan sebagainya. Mestilah kamu kata, mestilah sahabat sekalian kata dalam negara, saya sebab bukan menteri. Tapi insya-Allah anda tidak tahu siapa orangnya. Tapi perlu saya buatkan contoh bahawa perkara beginilah yang perlu kita tekankan. Dan sekali lagi Bunda ulang balik apa yang Bunda sebut pada hari Ahad yang lepas. Lihat, bagaimanapun dia melanggar perintah Allah, kita tidak boleh menjauhkan diri daripada dia. Sebagai seorang pendakwah, kita tidak boleh menjauhkan diri daripada dia. Sebab kalau kita jauhkan diri, bila kita nak perbetulkan? Itu silap kadang-kadang di antara kita yang terlalu excited untuk berdakwah, tetapi mungkin ilmu dakwah tidak
tidak sampai lagi, bahawa sebenarnya kita perlu bina rapport, bina hubungan baik antara sasaran kita. Kalau kita hanya nak berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang sembahyang betul, orang yang ini, itu sahabat yang kita nak dapat jangkitan benda baik. Tetapi untuk berdakwah, kita mesti dekat dengan semua orang supaya kita boleh sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Kan? Benda nak tanya satu lah. Kalaulah friend list bonda ni hanya orang baik-baik sahaja, siapa nak baca bonda tulis? Orang baik-baik sajalah. Dia memang dah baik dah. Kan? Cuma kita perlu tazkirah. Nanti pula kata, kami dah baik-baik dah ustazah, tak payahlah nak ingatkan. Tidak. Kita ini sebenarnya sentiasa ada yang mengingatkan kita. Mesti ada tazkirah. Bonda sendiri pun, bonda ni kalau duduk diam-diam pun baca buku, tengok video, tengok YouTube, ceramah-ceramah. Kadang-kadang tak larat nak baca, dengar. Suami saya suka buka, jadi tumpang dengar. Kadang-kadang benda tu biasa sangat, tetapi kita dengar tu ada makna, ada peringatan yang lebih kuat dalam hati kita. So janganlah kita kata, oh ya aku belajar tinggi dah, ilmu ni semua tahu dah, dah baca dah semua kitab yang disebut-sebut tu, hadis disebut tu, dah hafal. Tidak boleh ya kita kata begitu. Hafal atau tidak hafal, ingat atau tidak ingat, belum tentu dia boleh kita amalkan ya. Jadi kita dengar supaya kita, kalau kita rasa terlalai, kita boleh ingat. Sama juga dengan cerita yang kita nak baca hari ini. Sebenarnya banyak kali dah kita dengar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa Dia menjadikan kita, maka taatlah kepada Dia. Banyak dengar kan? Tapi hari ini kita ulang balik baca. Bila Allah kata, nahnu khalaqnakum falau tusaddiqun. Aku jadikan kamu. Lebih baiklah kamu percaya dengan apa yang aku kata. Kemudian, afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu fikir tentang kejadian kamu yang hanya daripada setitik air sehingga kamu menjadi manusia yang lengkap dan sempurna. Ada tulang belulang, ada daging, ada darah, segala-galanya. Dan seterusnya Allah peringatkan lagi bahawa mana tadi? Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Dan aku nahnu qaddarnakum terlompat saya baca sebab tak hilang. Saya sebenarnya tengok komputer. Bila saya tengok Quran, saya terlompat surat lain. Saya rasa macam bukan sambungannya. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Adakah kamu yang menciptakannya atau kamu yang antum takhluqunahu, adakah kamu yang menciptakannya, am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptanya. Jadi dia kata, cuba lihat tadi, dia sebab itu dia sebut tentang kamu keluarkan air dan masuk ke dalam rahim wanita dan menjadi manusia. Kamukah yang buat? Kamukah yang buat dia manusia? Kejadian itu. Atau bagaimana? Sebab itu Allah kata, am takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalau kamu yang buat, saya nak berikan supaya kita fikir. Kalau kita yang buat. Kalau kita yang buat. Saya ambil cakap atau firman Allah itu, antum takhluqunahu, tapi kita gunakan kabilah sebab kita. Kalau kita yang buat, of course lah kita jadikan dia, kita jadi ikut yang kehendak kita lah. Kita nak dia cantik, kita bentuk dia cantik. Kita nak dia tinggi, panjang, kita bentuk dia tinggi, panjang. Atau kalau kita nak, kita memang nak anak, kita terus dia jadi anak. Tapi kenapa ada yang tak ada anak? Kalau betul kita boleh buat sendiri. Kenapa ada yang tidak ada anak? Atau ada anak seorang dia nak sangat ada anak lelaki. Atau ada orang nak sangat anak perempuan. Anak dia semua lelaki. Atau sebaliknya anak dia semua perempuan nak lelaki. Saya ingat waktu saya duduk di kampung dulu.
Saya ni orang kampung, duduk kampung Parik-Stan, Benut, Pontian, Johor. Dululah, kampung saya tu ada orang tu seorang anak dia 7 lelaki. Ada seorang lagi, ada satu suami isteri lagi, anak dia 7 perempuan semua. Jadi mengandung yang ke-8, yang lelaki lah ni, yang saya tak tahu cerita yang perempuan tadi. Tiba-tiba dia datang, dia berjalan-jalan tu, dia kata, dah salin dah isteri dah, dia kata. Nak apa? Alah, budak-budak yang berenang sungai tak berhenti jugalah. Maksudnya, yang selalu main sungai tu anak lelaki lah. Anak perempuan tak main sungai. Tak tahulah, sekarang ni macam-macam. Jadi, dia kata, main sungai juga laki-laki. Cuba lihat, kalau betul kita boleh buat, kita buatlah. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Atau orang Melayu kata selang bunga. Lelaki perempuan lah, nampak comel je. Atau kalau memang kita tak nak anak perempuan, kita memang suka laki-laki semua, kita buat laki-laki semua. Kalau kita suka perempuan-perempuan semua. Ada orang dia doa, ya Allah, dia kata biarlah anak sulung saya perempuan. Boleh tolong saya kat dapur cepat. Cepatlah ada orang tolong saya masak-masak di dapur. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong-tolong masak kat dapur tu tak kira lelaki atau perempuan. Ikutlah anda mendidik dia. Bukan berarti anak lelaki tak boleh tolong. Kesyukuran kita kepada Allah itu perlu. Tak kira anak lelaki atau perempuan. Sebab kita tak mampu pilih anak lelaki atau anak perempuan. Walaupun orang kata ada kaedah, ada cara. Dia kata kita nak anak lelaki, kita nak perempuan. Setahu saya memang adalah doanya. Tetapi kita berdoa ni, sebenarnya Allah bagi yang terbaik kepada kita. Walaupun kita doa kita nak anak perempuan, tapi kalau yang terbaik anak lelaki, maka Allah jadikan kita, berikan kita anak lelaki. Kalau kita doa anak lelaki pun, tapi Allah lebih tahu anak perempuan lebih baik untuk kita, maka Allah bagi kita anak perempuan. Jadi jangan kecewa. Saya dah buat dah ustazah, macam-macam saya dah doa itu, doa ini, tapi perempuan juga anak saya. Saya teringin sangat anak lelaki. Kan suami saya kahwin lain pula nak anak. Sebenar-benarnya, ya, kita doa saja. Allah bagi kita yang paling baik. Bukan kita yang tentukan itu yang baik untuk kita sebab kita ada anak itu, anak ini. Pernah dengar kan orang lelaki kahwin lain sebab dia nak anak lelaki contohnya, atau nak anak perempuan. Mungkin dengan isteri ni anak dia lelaki semua ataupun anak dia perempuan semua kalau dia kahwin lain. Tiba-tiba isteri yang kedua tu pun sama jentina juga anak yang dilahirkan. Atau tak langsung tak ada anak. Itu kuasa Allah. So janganlah kita merepek-repek lah bunda cakap. Janganlah kita berkata sesuatu yang di luar daripada kuasa kita. Itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Allah yang menentukannya. Sebab itu dia kata, antum, saya nak ceritakan kenapa Allah peringatkan kita ataupun suruh kita berfikir. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang jadikan atau kami yang jadikan? Kita pun kata, betul lah saya kahwin sebab tu saya dapat anak. Okey, betul. Tapi kalaulah mak bapak kita kahwin tapi Allah tak benarkan kita lahir ke dunia, tak lahir juga. Kalaulah mak kita pun sentiasa bersama dengan mak kita, tapi kita tak ada adik-beradik, kita sendiri juga. Kita jangan nak komen pula. Kalau kita, kenapalah aku dilahir-lahir gini, tak sama dengan orang lain, comel muka, gini. Sebab itu bukan kita. Sebab itu Allah yang jadikan. Sebab itulah kita kena akur bahawa kita memang tak mampu buat diri kita. Yang menjadikan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi dempak ke, nak jadi mancung ke, nak jadi apa ke, itu Allah yang tentukan. Dan kita jangan komen apa-apa. Kerana itu yang terbaik pada kita. Lebih baik kita bersyukur. Tanda kesyukuran kita itulah maka membawa kita dapat duduk di syurganya. Tanda syukur kita itulah yang menjauhkan kita neraka yang kita cerita tentang azabnya yang lepas. Tetapi kita ni kalau tidak selalu ingat tentang kejadian kita, kesyukuran kita ini terendah.
kesyukuran kita ini tidak dapat, impaknya tidak tinggi. Sebab itu Allah sampai kejadian kita pun dia sebut. Supaya kita syukur. Kita kadang-kadang syaitan selalu kacau kita, betul tak? Bunda lah, tahulah orang lain. Mintas. Kalaulah saya agaknya macam dia, mestilah orang hormat saya. Kita fikir kita tak dihormati kerana rupa bentuk kita. Sebab kita tengok orang lain yang comel-loteh tu, tinggi, comel, nampak menyerlah, orang semua hormat dia. Orang semua nampak dia. Kita ni orang tak nampak. Sebenarnya salah. Kalau ada fikiran tu datang, jauh. Tinggalkan. Percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keistimewaan. Setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan. Syukurilah. Anda sakitkah, anda cacatkah, anda apakah, mesti ada keistimewaannya. Betul tak? Sebab itu kita tengok orang yang tak nampak, mata tak nampak, hatinya cerah, hafal Quran dan sebagainya. Orang yang tak ada tangan, pandai buat itu, buat ini. Kita yang ada tangan, astagfirullahalazim, tidak mampu pula buat. Jadi kita kena ingat bahawa apa yang Allah jadikan, itulah yang terbaik. Dan ada keistimewaan. Dan sememangnya kita juga ada kekurangan. Kenapa kita ada kekurangan? Supaya kita sentiasa ingat, dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kekurangan kita dijauhkan, kekurangan kita dilindungi oleh Allah atau digenapkan oleh Allah. Dan juga kekurangan kita itulah menyebabkan kita tidak terlalu sombong, tidak angkuh, tidak melihat rendah kepada orang lain. Orang yang selalu sombong dan angkuh itu tidak nampak kekurangannya. Dia nampak kelebihan diri dia sahaja. Jadi, kalau tidak mahu menjadi orang yang angkuh, renung-renungkan diri. Lihat-lihatlah diri. Paling penting melihat ialah siapa sebenarnya yang buat kita. Kita buat diri kita sendirikah? Atau sebenarnya ada yang menjadikan kita? Okey. Bila kita kita sentiasa ingat itu, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita ingat Allah. Kita lihat, cantik lagi jari-jariku dan sebagainya. Kita ingat Allah. Malam tadi, tak apalah, tak jadi saya cerita. Malam tadi kakak saya telefon, terlanjurlah cerita. Dia FaceTime, of course nampaklah nampaklah saya tidak menutup kepala dan sebagainya. Dia tegurlah tentang rambut dan sebagainya. Sebab dulu sakit botak. Rambut dah tumbuh. Ini banyaklah puji-pujiannya. Saya fikir, begitulah Allah sebenarnya boleh buang dan boleh datangkan semula. Mungkin ramai kawan sahabat-sahabat yang pernah kemo macam saya. Dalam masa 2 bulan, licin, tak ada apa. Tetapi selepas habis kemo 2 bulan, dia tumbuh balik lebih cantik daripada yang telah dibuang. Begitulah, itu hak Allah. Apakah kalau dia tak tumbuh tu, saya boleh tumbuh-tumbuhkan, boleh tanam dan sebagainya. Walaupun orang kata ada tanam rambut, samakah? Of course tak sama. Kan? Tentu tak sama. Tapi Allah nak bagi, Allah nak beri. So inilah yang dikatakan kita sentiasa tengok tu. Sebenarnya bila kakak saya sebut tu, lepas saya letak telefon tu, saya memang rasa nak menangis. Saya fikir, begitulah Allah sayangkan saya. Begitulah Allah, kenapa saya ni tak boleh berubah? Saya fikir, kenapa tak boleh lagi perbaiki, upkan saya punya, tingkatkan prestasi, amalan dan sebagainya. Memang kita rasa sedih. Kita rasa macam, sebabnya ya Allah, daripada tidak boleh bangun, daripada botak rambut sampai sudah berambut, kenapa kita tidak boleh akur tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tetapi kita yang sering alpa. Sebab itu Allah ingatkan, antum takhluqunahu am nahlul khaliqun.
Kemudian Allah sebutkan lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Surah ayat yang ke-60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dia kata, dan kami tentukan, nahnu qaddarna bainakumul mauta, dan aku tentukan, ataupun kamilah, maksudnya Allah lah yang menentukan, menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Masbuqin itu dilemahkan, ya. Tak ada orang kalah, ya. Sebab as-sabiqun itu yang terdahulu, kemudian masbuq itu yang tertinggal. Maksudnya Allah itu tidak lemah. Kalau dia nak matikan kita bila-bila, boleh saja mati. Itu sebab kita selalu sebut bahawa kematian itu bukan mengirakan sakit, sihat, tua, muda, cantik, tak cantik, segar, tak bugar. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ialah sunnah alam. Kalau ada orang umur lebih 100 tu memang dah masuk rekod lah pula, orang yang tertua lah, apalah, ya kan. Berarti kalau umur normal dia, kalau umur 60 macam bonda ni, memang dah dekat-dekat lah. Baik, ingat mati lebih daripada ingat hidup. Ingat mati itu lebih daripada ingat hidup. Tetapi orang muda juga, kanak-kanak juga, remaja juga, umur 30-an kah, 40-an kah, 50-an kah, kalau Allah nak ambil, Allah ambil. Jadi kita, sebab itu Allah kata, kamilah yang tentukan kematian. Bukan ada orang yang boleh tentukan kematian itu. Kadang-kadang saya nak beri contoh. Kita jadi alfa juga. Kita kadang-kadang jadi lupa. Tak tahulah orang lain mungkin ada juga pernah buat macam saya lah. Kesilapan. Sebab tu anak saya belum meninggal dalam seminggu rasanya. Saya duduk sembang-sembang dalam kereta sebab saya balik ambil dia daripada asrama. Bukan ambil asrama, ialah ambil dia baru balik. Dia kata, Mama, dia bercerita-bercerita lah tentang hidup. Saya pun tanyalah, akak-akak korang ni kalau Mama dah tua, nak tak jaga Mama? Hantar rumah orang tua je. Dia suka menyeluruh kan. Hantar rumah orang tua je, Ma. Lepas tu saya kata, buatlah marah kan. Mama nak tengok dah marah, mesti Mama marah. Mesti Mama akan cakap macam ni, macam ni. Tak mungkin lah orang nak biarkan Mama masuk rumah orang tua. Dia sebut orang itu tidak semestinya dirinya. Saya tak fikir. Jadi kita lihat ni bagaimana sebenarnya Allah nak tunjukkan kita. Kamu ni ingat umur itu ditentukan, kamu tentukan ke kamu akan tua dan anak-anak kamu akan jaga. Itu sebenarnya teguran Allah bila seminggu lepas itu Allah ambil dia. Lalu Allah ingatkan, lalu Allah memang satu jentikan terlalu dahsyat lah bagi bonda, tapi memang patutlah agaknya bagi orang yang tak ingat tentang kuasa Allah. Begitulah Allah peringatkan bahawa apapun yang kamu sebut, tidak semestinya kamu kena ingat bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Sama juga malam dia nak meninggal tu, dia minta motor. Dia bukanlah cakap nak beli motor, tapi dia tahu saya tak akan benarkan. Saya daripada baring terus duduk. Saya kata, Mak ni sayang sangat dengan kamu. Mama takut sebenarnya nak beri kamu motor. Saya berceritalah motor itu terlalu dekat, kereta ni masih ni. Ambil lah kereta Mama tu. Bawa lah. Nak balik ke UTM. Saya sudah bagi dah kereta. Sekali lagi saya merasakan bahawa Allah mahu tunjukkan bahawa kematian itu bukan dengan motor. Tapi kematian itu dengan kereta pun boleh mati. Sebab itulah bonda nak sangat tulis buku tentang kematian anak bonda ni. Sebab rasanya banyak Allah peringatkan yang orang lain juga mesti tahu bahawa perkataan-perkataan begitu mesti ditinggalkan, mesti dijauhkan, supaya kita sentiasa ingat Allah. Kuasa Allah itu mengatasi segala-galanya.
mengatasi segala-galanya. Sebab itu saya selalu letak kulit buku ni di sebelah untuk mengingatkan saya bahawa banyak perkara-perkara yang Allah jentik hati saya. Bukan hanya kematian itu saja, tetapi ayat-ayat, perkataan-perkataan yang bonda gunakan seolah-olah tidak ingat bahawa kuasa Allah itu mengatasi segala-galanya. Tapi bila Allah telah peringatkan, maka bonda ingat, bonda mahu juga berkongsi dengan rakan-rakan semua bahawa banyak perkara kita perlu ingat bahawa bagaimana kita merancang perancangan Allah, wa makaru makarallah. Bagaimana kita merancang dan rancangan Allah itu lebih tepat, lebih baik untuk kita. Dan saya yakin bahawa perginya mereka juga adalah lebih baik untuk bonda. Sebab itu Allah bagi. Malah banyak lagi perkara-perkara yang perlu bonda pelajari daripada perkara tersebut. Sebab itu kalau kita baca Quran ni, banyak perkara yang boleh menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya tak jangka hari ni saya boleh sebut perkara ni sebenarnya. Sebenarnya saya jarang nak berkongsi tentang kisah ini secara live ataupun secara bercakap. Bonda hanya banyak sebab tu bonda tulis saja, sehingga bila orang baca dia baru tahu bahawa kisahnya begitu. Sebab saya rasa lah yang pergi tetap pergi, tapi pengajaran tu perlu kita pengajarannya perlu kita fahami dan perlu kita ambil perhatian. Bila Allah sebut nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, Allah tidak lemah kalau nak ambil. Hang buat macam mana pun, jaga macam mana pun, macam kita rasa, macam benda katalah, bila mereka pergi, saya rasa anak-anak yang tinggal saya nak masukkan dalam perut semula supaya orang tak kacau. Tapi bayangkanlah, you letak di mana pun, bila Allah mahu mengambilnya, dia akan mengambilnya juga. Allah tidak lemah, Allah kata. Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah tidak ada kelemahan, tidak dilemahkan dan tidak dikalahkan. You nak kalahkan dengan apa? Sebab tu kalau kita lihat orang sakit contohnya, kita berusaha sebab kita nak usaha. Allah boleh perkenankan usaha kita sehingga kita kembali sihat. Tetapi kalau Allah mahu mengambilnya, dia akan ambil juga. Cuba lihat, dia ambil dalam keadaan dia sihat walafiat. Itu juga saya nak jaga sehingga saya tak bagi dia naik motor dan sebagainya. Tapi Allah tak lemah. Dia nak tunjuk, kau bagilah dia kereta pun boleh pergi juga. Begitulah Allah nak peringatkan kita. So dalam apa sahaja tindakan itu, cerita kematian, cerita-cerita yang lain dalam hidup kita juga begitu. Bagaimana kita nak buat sesuatu pun, kalau Allah tak benarkan, maka dia tidak akan berlaku. Kalau Allah dah mahu perkara itu berlaku, bagaimanapun dia akan berlaku juga. Sebab itu kita kata banyak perkara kita lihat, kita selalu kata rezeki tidak salah alamat. Banyak lagi lah kita selalu sebut. Sebenarnya itu hanya ayat kita. Sememangnya Allah yang tentukan. Kalau perkara itu rezeki kita. Kalau perkara itu tak boleh, tetapi di manakah kita sebagai seorang hamba? Sebagai seorang hamba, kita berusaha, berdoa dan sebagainya. So kita berdoalah, mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah perkara-perkara yang baik di dunia dan baik di akhirat. Maaf saya rasa mungkin cukup ayat itu dulu. Kita pun dah sampai pukul 11.30. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya tidak mahu mengajak anda, tidak mahu bercerita sebenarnya tentang diri bonda, tetapi mungkin ayat ini yang membuat saya teringat, dan Allah mungkin gerakkan hati untuk bonda ceritakan. Tetapi saya mohon maaf, kita tadabbur bukan sebenarnya nak menceritakan tentang perkara-perkara sedih dalam hidup kita, tetapi dia mungkin berkaitan mungkin Allah nak berikan contoh yang
contoh langsung ataupun contoh yang nampak apakah kuasa Allah tentang diri kita. Allah jadikan kita dan Allah juga boleh mengambil kita bila-bila masa. Kita tidak ada langsung kemampuan kalau sebab itu pun dia beri tajuk perbincangan kita hari ini ialah renungkanlah diri kita. Renunglah kita, Allah beri kita akal, Allah beri kita hati, Allah beri kita telinga, Allah beri kita mulut, Allah beri segala-galanya. Maka kita lakukanlah apa yang Allah minta. Allah minta apa dengan mulut kita? Makan benda yang halal, jangan membazir. Sebut benda-benda yang baik, itu ialah mulut kita. Belum lagi kita cerita tentang telinga kita. Telinga kita ialah untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Mendengar pengajaran-pengajaran, mencari ilmu, mendengar kalimah-kalimah tayyibah. Kita sebut, kita dengar, dan kita pendengarkan orang lain pun boleh dengar. Melihat benda-benda yang baik. Kalau ada benda yang tidak baik boleh membawa kita dosa, kita tutup mata kita. Sebab Allah jadikan semua tu, bukan kita yang jadikan. Bayangkanlah kalau satu hari kita hilang segalanya, kita tak boleh mendengar. Atau kita sebab peredaran umur ni saya pun belum lagi orang kata kalau nyanyuk boleh hilang pemikiran. Kalau hilang fikiran, semua benda dah tidak boleh kita buat. Sebab itu jangan tunggu tua baru nak beramal. Sebab kalau tua Allah tarik pula kita punya ingatan. Waktu solat pun kita dah tak tahu. Itu masalah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah barakah, dilimpahi rahmah. Kita sentiasa beramal, kita sentiasa mengingat Allah, kita sentiasa sentiasa mencari redha Allah, sentiasa mahu mencari kebaikan, sentiasa berusaha. Kerana mati itu Allah tentukan, dan Allah juga tentukan tentang bila pula nak bangkitkan kita semula. Mungkin sekejap lagi bonda akan mati, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anak kita, mungkin siapa sahaja. Jadi kita terima dengan sebaiknya kerana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita abai, kita lalai, kita angkuh, kita sombong, kita tidak ada kemampuan apa-apa pun di dunia ini. Sekian, kita baca doa selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, diberikan keampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالحق وتواصوا. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.